Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Fokus minggu depan di mana seperti biasa kita akan imbas kembali apa berita-berita besar sepanjang minggu ini dan kita preview sedikit apa yang kita akan saksikan minggu depan. Dan susulan pengumuman oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin tadi berkenaan dengan kelonggaran yang akan diberikan kepada golongan yang sudah lengkap divaksin atau divaksinasi, iaitu 2 dos, sudah tentu semua kita akan tak sabar untuk menunggu minggu depan. Antara intipatinya, pelbagai kelonggaran yang diumumkan, tapi antara intipatinya adalah antara lain mereka yang sudah pun lengkap 2 dos vaksin dibenarkan untuk merentas negeri untuk bertemu pasangan masing-masing. Yang kedua, ibu bapa yang juga sudah divaksin 2 dos dan melepasi tempoh iaitu 14 hari jika 2 dos dan 28 hari jika diberi vaksin 1 dos seperti CanSino dan juga Johnson & Johnson. Jika mereka ada anak di negeri lain yang bawah umur 18 tahun, mereka juga dibenarkan untuk merentas negeri, dan surau dan masjid boleh digunakan semula untuk menunaikan solat jemaah dengan pematuhan SOP yang begitu ketat. Dan lebih banyak lagi kelonggaran diumumkan untuk negeri yang sudah pun beralih ke fasa 2 dan ke atas, termasuk dine-in, rentas daerah, pelancongan dalam negeri, aktiviti sukan bukan bersentuhan dan sebagainya. Itu semua anda boleh dapati perinciannya dalam buletin-buletin Awani yang seterusnya dan juga sudah tentu di astroawani.com. Kami juga akan berbincang berkenaan dengan impak kelonggaran SOP ni, apa yang kita boleh jangka. Itu selepas ini. Tapi sekarang ini dan juga awal hari ini sudah tentu tumpuannya adalah kepada Tamasya Sukan Olimpik 2020. Tadi Datuk Azizul Hasni Awang berjaya memungut pingat perak untuk Malaysia dalam acara trek berbasikal Kirin. Ini pungutan pingat Malaysia dalam Tamasya Olimpik kali ini. Saksikan. Sebelum ini, beregu Aaron Chia Soh Wuyik berjaya mengutip pingat gangsa dalam beregu badminton lelaki pada 31 Julai lepas, menewaskan beregu Indonesia yang menduduki ranking kedua dunia. Dan sudah tentu awal hari ini, The Pocket Rocketman mengibarkan jalur gemilang di Tokyo, meraih pingat perak dalam acara basikal trek Kirin. Tahniah kepada ketiga-tiga individu. Saya mahu menyambut semangat ini dan kejayaan atlet-atlet kita, dan juga pada masa yang sama kita bincangkan bagaimana bergerak ke hadapan kita boleh menambah baik lagi prestasi Malaysia dalam tamasya sukan, bukan saja Olimpik tapi semua yang akan datang dalam masa terdekat ini. Melihat kepada rekod kita, kerana sebagai contoh, Datuk Azizul Hasni menang pingat gangsa pada Olimpik 2016, Rio menang pingat perak Olimpik kali ini, satu improvement. Bagaimana kita boleh meningkatkan lagi prestasi atlet-atlet kita untuk membawa lebih banyak pingat dan insya-Allah pingat emas pada Malaysia dalam masa terdekat ini. Saya bersama dengan saudara Sadiq Mustafa. Sadiq adalah pensyarah kanan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM. Assalamualaikum Sadiq. Waalaikumsalam Luqman, apa khabar? Okey, khabar baik, terima kasih. Prestasi Olimpik kita kali ini memang boleh dibanggakan, walaupun kita masih lagi belum dapat pingat emas itu, tapi prestasi yang kita catatkan setakat ini sangatlah monumental. Antaranya Datuk Azizul Hasni Awang berjaya menambah baik pencapaian beliau berbanding Olimpik sebelum ini. Kali ini dapat merangkul pingat perak pula. Bagaimana Sadiq merangkumkan prestasi keseluruhan delegasi Malaysia dalam Olimpik kali ini? Dalam suasana yang kepelbagaian cabaran yang kita hadapi di peringkat negara dengan COVID-19, ketidaktentuan politik dan beberapa SOP baru dalam 2 tahun kebelakangan ini telah menghadkan kebolehan para atlet kita untuk buat persediaan bagi Olimpik 2020 hingga ke Olimpik 2021 ini. Ini telah sedikit sebanyak menjejaskan apa yang kita telah targetkan untuk dicapai di Tokyo kali ini. Tetapi semua negara menghadapi masalah yang sama. Apa yang kurangnya di sini adalah atlet-atlet kita tidak dapat diberi ruang untuk bertanding di peringkat persediaan, memanaskan badan di peringkat antarabangsa seperti atlet-atlet di negara-negara Eropah. Itu yang mengurangkan sikit dari segi aspek persediaan atlet negara. Untuk melihat ke hadapan, kita perlu bersedia untuk Olimpik Paris 2024 nanti, kerana persediaan ini penting untuk kita berupaya untuk melibatkan diri dalam lebih banyak jenis sukan. Oleh yang demikian, kita perlu melihat semula sukan-sukan yang kita target seperti badminton, terjun dan kirin kepada sukan-sukan yang lebih memberi ruang kepada kita bertanding dengan atlet-atlet antarabangsa di peringkat Olimpik, di sukan Commonwealth dan sukan Asia. Roman.
Itu apa yang poin yang saudara Sadiq berikan tadi awal tadi, itu menarik kerana berkenaan dengan persiapan yang atlet kita mampu lakukan, mengambil kira pelbagai sekatan yang kita terpaksa laksanakan sekarang dengan COVID-19 dan sebagainya. Malah saya ingat Nur Dabitah juga mengatakan bahawa tempoh kali ini, tempoh persediaan sangat mencabar, lebih mencabar daripada sebelum ini kerana atlet sukar untuk berjumpa dengan keluarga. Jadi itu juga memberikan kesan kepada mental mereka dan akan memberi kesan kepada prestasi mereka. Kita mau cakap bergerak ke hadapan. Sadiq sebut tadi berkenaan dengan Olimpik 2024 di Paris. Di mana lagi kita boleh sasar penambahbaikan? Kita sudah nampak penambahbaikan sebagai contoh pada prestasi Dato' Azizul Hasni. Olimpik Rio mendapat pingat gangsa, Olimpik kali ini mendapat pingat perak dan sudah tentu ramai yang berharap akhirnya dia akan go all the way. Olimpik seterusnya dapat pingat emas. Tapi individu seperti Azizul Hasni sudah berusia 30 lebih. Lagi 2 tahun, 3 tahun mungkin prestasinya sudah mungkin sedikit menurun dalam dunia sukan. Jadi bagaimana lagi kita boleh kejar penambahbaikan bagi atlet-atlet kita dalam Olimpik seterusnya, dan sukan apa lagi yang kita patut terus fokuskan? Bagi saya, selain daripada sukan kirin, badminton dan cara terjun, kita perlu juga melibatkan diri dalam sukan-sukan perahu seperti kano, kerana ia bersifat sukan individu dan ia menawarkan berbagai pingat emas yang banyak secara individu, short sprint, long sprint dan long distance. Benda-benda ini memberikan, bagi saya lah, itu kita boleh bertanding kerana ketinggian bukan memainkan peranan, tapi strength, kekuatan dan daya tahan memainkan peranan yang penting dalam sukan-sukan tersebut. Dan kita ada kemudahan itu di Terengganu terutamanya yang menyebabkan diri secara serius dalam sukan tersebut. Tapi sukan ini tidak dipertandingkan di peringkat sukma, sekejap ada sekejap tak ada. Itu kita perlu melihat juga di aspek perancangan dan aspek pelaksanaan yang di akar umbi. Begitu juga dalam sukan-sukan olahraga, kita perlu melihat lebih luas lagi pelibatan pelajar di sekolah dalam aspek sukan olahraga kerana ia menawarkan pingat yang banyak, terutamanya bukan kita nak lawan acara pecut, tapi kita boleh lawan dalam acara-acara lain yang kita boleh lihat dari disiplin-disiplin tertentu. Seperti kita lihat hari ini juara remaja dunia Peraja Lebing India menjadi juara dalam masa 2 tahun, juara Olimpik. Itu adalah benda-benda yang perlu kita lihat dari segi keupayaan atlet negara untuk bergerak ke hadapan. Kerana tahun depan, Lokman, kita ada 2 sukan besar, iaitu sukan Commonwealth di Birmingham dan kita juga ada sukan SEA di Vietnam yang ditangguhkan pada tahun ini. Selain pada SUKMA untuk sukan pembangunan peringkat negara, dan kita perlu melihat pihak KBS, Majlis Sukan Negara, ISN perlu melihat dan pelibatan universiti, macam mana kita boleh gabung jalinkan keupayaan dan kepakaran kita untuk sama-sama bergerak bukan setakat Olimpik 2024, tapi saya rasa kita boleh melihat Olimpik Brisbane 2032. Sadiq, secara ringkas, sering kali kita lihat atlet-atlet Malaysia kadang-kadang agak sukar untuk capai ke peringkat tertinggi, iaitu peringkat akhir, dan juga memenangi mungkin pingat emas dalam temasya-temasya sukan yang bersifat global seperti Olimpik. Jadi adakah satu lagi unsur yang perlu didepani oleh atlet-atlet negara kita apabila mereka sampai ke final, iaitu pressure, tekanan? Kita faham mereka sudah melakukan yang terbaik, kalau kita berada di tempat itu pun memang kita tak boleh buat. Jadi kita kagumi mereka, tapi kadang-kadang kita nampak sedikit prestasi mereka terkesan kerana tekanan itu. Satu negara mengharapkan mereka akan deliver the first goal untuk Malaysia, berbanding mungkin dengan atlet-atlet negara lain yang sudah banyak kali sampai final dan menanggung, mereka tak ada pressure itu. Adakah ini satu peranan yang satu perkara yang mainkan peranan, iaitu mental pressure pada atlet kita yang dah sampai ke peringkat akhir? Saya sebenarnya saya respect Azizul kerana sebenarnya keupayaan Azizul pada kirin final tadi salah satunya adalah segi strategi. Keupayaan pihak GB untuk menganalisis keupayaan atlet mereka dan keupayaan Azizul, dan kalau kita lihat dengar pada ulasan oleh pengulas antarabangsa menyatakan bahawa atlet GB yang menang itu tak boleh bertanding dengan Azizul secara konvensional kirin, perlombaan kirin tersebut. Tapi dia mempunyai keupayaan daya tahan kelajuan untuk sukan pecut, ya, dan dia boleh buat daya tahan itu untuk 3 pusingan, itu 750 meter. Yeah. Tapi Azizul ada keupayaan hanya dalam 500 meter saja. So ini adalah saya cakap MI5
punya information is very important lah. Benda-benda penting ini yang saya rasa itu yang kita perlu lihat, di mana pegawai-pegawai yang bertanding yang berada dalam arena tersebut mesti ada pengetahuan tentang elemen-elemen strategi luar biasa ini yang dikedepankan oleh TDGP. Dan kita perlu dan kita berupaya untuk menangani mereka, tapi dengan perancangan yang strategis. Dan kita juga perlu mengubah konsep bergantung pada dana kerajaan, dan kita perlu gunakan crowdfunding, dan kita perlukan social enterprise dalam memberi dana kepada persatuan-persatuan di peringkat antarabangsa. Baik, terima kasih Sadiq Mustafa, pencarah kanan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM. Di kala kita berdepan dengan banyak disagreements, ramai yang tak setuju berkenaan dengan perbezaan ideologi, pendapat, politik dan sebagainya, kita syukur kerana sukan masih lagi menyatukan kita. Itu adalah the beauty of sports. Itu adalah keindahan sukan. Kerana kita lupa segala perbezaan dan kita semua sokong Malaysia, dan tahniah kepada atlet-atlet Malaysia yang mendapat pingat dan juga yang tidak mendapat pingat. InsyaAllah Olimpik seterusnya, termasa seterusnya akan menjadi milik anda. Kita berhenti rehat seketika, fokus minggu depan kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Fokus minggu depan, dan minggu depan mungkin akan menyaksikan cara yang baru kita meneliti data COVID-19 dalam strategi kita untuk menangani wabak itu. Kerana bilangan kes kemasukan hospital baru yang bergejala akan menjadi indikator peralihan dalam fasa pelan pemulihan negara. Menteri Penyelaras PPN semalam, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata bagaimanapun indikator tersebut hanya akan menggantikan indikator sedia ada, iaitu apabila vaksinasi sesebuah negeri di dalam fasa 1 telah mencapai sekurang-kurangnya 50% penduduk dewasa yang lengkap 2 dos. Penanda aras bagi kes bergejala yang digunakan adalah berdasarkan kemasukan harian ke hospital bagi jumlah kes pesakit di kategori 3, 4 dan 5. Dalam penilaian untuk peralihan dari satu fasa kepada fasa yang seterusnya, ia masih tertakluk kepada keperluan memenuhi semua indikator yang lain, termasuk penggunaan kapasiti ICU dan kadar vaksinasi penduduk dewasa. Keputusan ini diambil selepas risiko penularan dilihat jelas terkawal di negeri seperti Sarawak dan Labuan, dengan pengurangan ketara kes bergejala dan yang memerlukan rawatan di ward ICU. Dalam erti kata lain, kita tidak lagi hanya akan melihat kepada bilangan kes baru setiap hari untuk menentukan peralihan fasa, dan sudah tentu itu digabungkan dengan pengumuman Perdana Menteri sebentar tadi, kelonggaran yang diberikan kepada beberapa golongan yang sudah pelengkap 2 dos vaksin dan juga beberapa negeri yang berada di fasa 2 dan juga seterusnya. Perubahan strategi ini dan kelonggaran ini mungkin menjadi game changer kepada perjalanan kita untuk memerangi wabak COVID-19 di Malaysia. Saya bersama dengan pakar perubatan kesihatan awam, bahagian ekonomi, polisi dan juga pengurusan kesihatan, Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junid. Syed Junid. Assalamualaikum Prof. Apa pendapat Prof berkenaan dengan perubahan indikator dalam pelan pemulihan negara? Kita tidak lagi hanya melihat kepada kes harian baru dan juga kelonggaran-kelonggaran yang diumumkan oleh Perdana Menteri sebentar tadi untuk mereka yang sudah lengkap 2 dos vaksin. Kalau kita lihat apa yang diumumkan oleh kerajaan, iaitu kita menggunakan bilangan kes yang bergejala dan juga kadar kes bergejala per 100,000 penduduk. Ini merupakan satu indikator yang boleh kita gunakan, tetapi ada beberapa masalah dalam menggunakan indikator ini. Salah satu daripada perkara yang harus kita lihat adalah ada lebih daripada 10 gejala untuk pesakit-pesakit yang mendapat jangkitan COVID-19 ini. Gejala mana yang akan kita gunakan? Adakah kita akan menggunakan beberapa gejala dan kemudian kita menggunakan satu sistem scoring misalnya dan mengambil gejala-gejala tertentu? Misalnya kita ada pesakit yang mendapat gejala demam yang biasa, batuk, lemah-lemah badan. Kemudian ada juga gejala-gejala lain yang seperti sakit kepala, kehilangan deria bau dan sebagainya. Kemudian ada juga gejala yang agak lewat seperti sesak nafas, sakit dada dan sebagainya. Jadi ini harus diperjelaskan terutama sekali di bahagian mereka yang terlibat dengan secara teknikal yang membangunkan sistem indikator ini, yang mana satu yang tidak dipakai. Perkara yang kedua yang menjadi masalah kepada indikator ini adalah kerana kita tahu bahawa setiap varian yang berbeza mungkin mempunyai kadar ataupun mempunyai sign and symptom ataupun gejala yang agak berbeza sedikit, dan ini akan lebih menyebabkan keadaan kompleks kalau kita nak menggunakan gejala sahaja. Perkara yang ketiga yang harus kita lihat adalah
sebenarnya melaporkan kes berdasarkan gejala ini pernah dilakukan oleh sebuah negara, iaitu negara China di peringkat awal COVID-19 itu, dan mereka dikritik hebat oleh negara-negara lain kerana memberikan data yang agak mengelirukan. Di peringkat internasional, kalau kita lihat, WHO masih lagi mahu negara melaporkan bilangan kes baru dan bukan bilangan kes yang bergejala. Jadi kalau kita menggunakan gejala sebagai indikator, kita harus lihat bahawa indikator ini mungkin tidak spesifik dan ini akan menyebabkan hilang kepercayaan rakyat kepada data-data yang kita hasilkan. Jadi kalau tidak ada keterusan, ini akan lebih menyebabkan keadaan kompleks dalam menangani masalah sistem, dalam menangani masalah COVID-19 di negara kita. Tapi gambaran besarnya, the big picture adalah, Prof, kita lihat ketulusan data perlu dipertingkatkan, itu mungkin. Tapi pada masa yang sama kita lihat the big picture, iaitu keseimbangan yang perlu dicapai oleh kerajaan. Secara idealnya mungkin kalau untuk kita menghapuskan wabak ini, secara idealnya kita masih lagi akan berada di bawah PKP penuh untuk semua tempat sehingga kes terlampau sedikit. Tapi itu tidak lagi ideal kerana seperti yang Perdana Menteri sendiri sebut tadi, sejak setahun lepas rakyat sudah pun terkurung dan kita juga perlu menghadapi kemerosotan ekonomi, kemerosotan kesihatan mental. Jadi kita melihat cost and risk ini, pros and cons. Walaupun pendekatan ini mungkin bukan ideal, tapi mengambil kira kemungkinan impak negatif pada ekonomi yang berterusan dan juga impak mental health dan sebagainya. Adakah ini satu risiko yang wajar untuk kita ambil melihat kepada bigger picture? No, dari segi aktiviti ataupun tindakan yang kita ambil berdasarkan kepada indikator itu merupakan perkara yang kedua. Yang penting adalah kita mesti melaporkan dengan jelas kepada ahli masyarakat tentang disease load ataupun beban penyakit yang ada di dalam masyarakat. Ini yang kita khawatirkan. Kita lihat bahawa kes ataupun dalam kategori 1 dan kategori 2 yang ada sekarang ini yang diberikan atau dirawat di rumah juga bukan merupakan satu perkara yang mudah kerana bilangan kes yang mati di rumah dan dibawa dengan brought in dead ke hospital juga adalah tinggi. Jadi kita tidak mahu nanti kita memberikan tumpuan yang kurang kepada kes untuk kategori 1 dan kategori 2 yang mana ini melibatkan 95% daripada kes-kes COVID-19. Jadi harus ada keseimbangan di situ. Untuk membuka ekonomi dan sebagainya, itu merupakan salah satu daripada perkara lain yang kita harus ambil tindakan. Tetapi dari segi indikator, kesesuaian indikator itu harus kita pastikan bahawa ianya sesuai digunakan dan juga memberikan data yang tulus, yang transparan kepada ahli masyarakat. Ada lagi, Prof, sebarang indikator yang Prof rasa perlu diambil kira menjadi ambang peralihan fasa PPN selain daripada apa yang kita dah tentukan setakat ini? Bagi saya, dua lagi indikator yang masih relevan sekarang. Pertama sekali adalah bilangan kes masih lagi relevan, bilangan kes baru. Itu masih lagi relevan walaupun nak diganti dengan bilangan kes yang bergejala. Yang keduanya adalah nilai kebolehjangkitan iaitu R0. Ini masih lagi merupakan indikator penting yang harus kita lihat kerana ia melibatkan risiko untuk mendapatkan infeksi dengan lebih jelas kepada ahli masyarakat. Dua indikator ini harus kita teruskan walaupun kita ada indikator lain seperti yang bergejala. Bagi saya, kita mengambil risiko yang tinggi kalau kita menggunakan indikator gejala ini kalau tidak dipertajamkan dari segi spesifisiti daripada indikator tersebut. Baik, terima kasih Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Ekonomi, Polisi dan Pengurusan Kesihatan, Profesor Dato' Dr. Syed Muhammad Al-Junid. Syed Junid, kita berhenti sekali lagi. Kita akan kembali dengan segmen terakhir selepas ini. Kembali dalam fokus minggu depan. Antara fokus kita juga sudah sentuh adalah salah satu aspek terbesar dalam negara iaitu ekonomi. Kerana Jumaat minggu depan Bank Negara Malaysia dijangka akan mengumumkan prestasi KDNK atau pertumbuhan ekonomi kita untuk suku kedua 2021 dan sudah tentu kita lihat sejak 4 atau 5 suku yang lepas ia menyaksikan penyusutan kerana jelasnya COVID-19 memberikan impak. Ini performance atau prestasi pertumbuhan ekonomi sejak 4 suku yang lepas. Negatif bermakna ia menyusut 17.2%, menyusut 2.7%,
3.5% dan juga 0.5%. Kita saksikan trend ini masih lagi menyusut tapi bertambah baik kerana penyusutan itu tidak sebesar yang direkodkan pada awal iaitu kuartal 2 suku kedua 2020. Adakah kita akan meneruskan momentum ini? Saya mahu bertanya dengan Profesor Madya Dr. Yusof Sari, Ketua Ekonomi Pusat Kajian Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkeso. Prof, saya ingin sentuh berkenaan dengan kelonggaran yang diumumkan oleh Perdana Menteri. Bagaimana kita boleh gunakan itu untuk membuka ekonomi dengan bijak dan selamat. Tapi sebelum itu, kita lihat trend untuk 4 suku yang lepas. Trend itu bertambah baik. Adakah kita akan menjangkakan Jumaat ini, suku kedua 2021 prestasinya akan meneruskan momentum penambahbaikan pertumbuhan ekonomi ini? Baik, Luqman, kalau kita lihat kita akan menjangkakan semua, saya kira analisis akan dah dapat analisis awal ya. Kita akan melihat bahawa kalau kita bandingkan sukuan kedua tahun 2020 dan sukuan kedua 2021, maka kita menjangkakan akan ada peningkatan pertumbuhan 2 digit ya. Kalau kita lihat, kalau kita bandingkan Q2 sukuan kedua 2020 dan Q2 2019, masa ketika itu kita menghadapi negatif 17.2% kerana disebabkan oleh faktor perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan pada tahun 2020 yang lepas. Ya, tapi untuk tahun ini Q2 kalau kita bandingkan base yang rendah 2020 dengan 2021, saya jangkakan ekonomi kita perlu tumbuh 15% dan ke atas ya. Tetapi kalau kita bandingkan antara prestasi sukuan, maksud saya sukuan pertama 2021 dan sukuan kedua 2021, sukuan kedua 2021, kita dapati mungkin pertumbuhan kita jangkakan lebih perlahan ya, disebabkan oleh PKP yang dilaksanakan yang kita sedang hadapi sekarang ini. Tapi pertumbuhan juga Prof yang dijangka. Mengapa dan bagaimana? Kerana kebanyakan sektor ekonomi masih lagi ditutup. Adakah kerana sektor seperti perkilangan dibenarkan terus beroperasi, ia akan memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi, iaitu pertumbuhan ekonomi akan kembali positif berbanding negatif menyusut sejak 4 suku lepas? Secara keseluruhannya ya, kita tidak nafikan sektor pembuatan adalah sektor tunjang pada ekonomi Malaysia, tetapi kita juga perlu memahami dalam konteks yang lebih luas ya, dalam konteks apabila kita ambil kira terutamanya kaitan antara sektor-sektor dalam ekonomi. Walaupun sektor pembuatan menunjukkan tanda-tanda positif, tetapi bagi saya sektor pembuatan pun masih lagi tidak mencapai momentum yang sepenuhnya yang optimum disebabkan oleh sebahagian banyak lagi sektor-sektor, contohnya sektor perkhidmatan dan sektor-sektor lain yang masih lagi ditutup, yang mana sektor tahu bahawa sektor perkhidmatan ini adalah berkait dengan sektor pembuatan kerana sektor perkhidmatan ini menyokong pertumbuhan sektor pembuatan. Prof, pendapat Prof berkenaan dengan kelonggaran yang diumumkan oleh Perdana Menteri sebentar tadi, negeri-negeri di fasa 2 dan seterusnya, sebagai contoh boleh dibenarkan restoran, kedai makan dibuka dan boleh dine in. Dari perspektif ekonomi, apa pendapat Prof berkenaan dengan kelonggaran yang diberikan kepada mereka yang sudah menerima 2 dos vaksin? Saya menyambut baik usaha untuk melonggarkan ataupun membuka kembali sektor ekonomi kerana kita lihat bahawa rakyat ataupun sektor ini telah lama berkurung. Kerana kita kena faham bahawa ya, yang pertama, kalau kita lihat dari perspektif kesihatan, jangkitan seperti mana saya adalah salah seorang 2-3 minggu lepas adalah pesakit positif COVID-19 yang tidak bergejala. Saya kini telah pulih. Jadi ambil masa 2 minggu saya telah kembali pulih. Tetapi kalau kita ekonomi, kalau orang ni, individu A ni hilang kerja hari ni, belum tentu 3 bulan akan datang dia akan dapat kerja dan pendapatan yang sama. Ini yang kita merasa satu benda yang ekonomi ini akan membawa satu kesan ataupun kesan jangka masa panjang. Jadi bagi saya ya Luqman, sudah tiba masanya untuk kita melihat kembali penanda aras ataupun indikator yang digunakan dalam pengulangan pemulihan negara. Kalau kita masih lagi seperti mana panel sebelum ini nyatakan bahawa jumlah kes keseluruhannya masih lagi menjadi indikator utama, saya tidak bersetuju dalam keadaan begitu ya. Kerana kalau kita lihat kebanyakan kesnya adalah kes yang tidak bergejala, dan saya salah seorang daripada individu tersebut pada 2 minggu lepas
Dan saya masih pada yang tidak bergejala, mereka masih lagi masih normal dan masih lagi boleh meneruskan seperti biasa. Saya ringkasnya Prof, lumrahnya bila saya menemu bual pakar kesihatan dan juga pakar ekonomi, mereka sering tidak setuju kenaan dengan kelonggaran ataupun tiada kelonggaran yang diberikan kerana ekonomi dan kesihatan itu satu balance sukar untuk kita strike dalam menguruskan pandemik ini. Begini ya, kalau kita faham bahawa kita perlu mencari titik tengah ya, titik tengah dalam keadaan ini, tetapi dalam masa yang sama bahawa ada trade off di situ. Maksudnya kalau kita ketatkan pergerakan ekonomi, kos pada ekonomi akan tinggi. Kalau kita kita longgarkan ekonomi, mungkin ada sedikit ada kesan pada kesihatan, tapi kita kena ingat bahawa ekonomi kesannya membawa malapetaka jangka masa panjang. Ya. Apa yang berlaku hari ini kita perlu bukan esok atau lusa untuk pulih ya, seperti sesama, kerana sesama hari ini minggu depan dah boleh rawat, boleh pulih, tapi akan jangka masa 3-5 tahun akan datang untuk dipulihkan. Okey, faham. Terima kasih Profesor Madya, Dr. Yusof Sahari, Ketua Ekonomi Pusat Kajian Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkeso, dan apa saja polisi atau kelonggaran yang kita perkenal dan laksanakan semuanya bergantung kepada kita semua untuk menjayakannya dengan terus menjaga SOP, berdisiplin menjaga SOP untuk kita menjaga diri sendiri, keluarga dan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana menonton Fokus minggu depan. Itu saja untuk minggu ini, dan hari ini saya Luqman Haris. Kita jumpa lagi.